Okey, kita teruskan soalan kita yang seterusnya berkaitan dengan soalan Perlis 2020, soalan nombor 4. Okey, soalan ini sebenarnya adalah soalan berkaitan dengan kebarangkalian ataupun probability. Macam mana cikgu tahu? Sebab kalau you baca sekali imbas, soalan ini sebut tentang probability. Mungkin probability ataupun probability distribution. Tapi dalam kes ini, probability distribution kita out. Bukan binomial, bukan normal. So, ini adalah direct probability yang biasa yang kita belajar. Baik. Dia kata given that X, 1, 3, 5. So, inilah elements yang berada pada X. Okey. So, Y pula elements dia ataupun unsur-unsur yang berada dalam Y adalah 4, 6 dengan 8. Oh, nampaknya unsur-unsurnya tidak ada unsur yang sama. Maka unsur yang tak sama maksudnya kalau kita buat set tu, dia adalah kita punya tak ada intersection point lah antara X dengan Y tu. So, dia tak ada intersection area. So, dia terasing. So, Z pula adalah elements yang mewakili X bahagi dengan Y. Oh, X ini bahagi dengan Y. So, maksudnya X ini dia kata adalah elements kepada X, Y juga adalah elements of Y. Maksudnya, nilai Z ini bergantung kepada pecahan X bahagikan dengan Y. So maksudnya 1 bahagikan dengan 4, 1 bahagi dengan 6, 1 bahagi dengan 8 dan sebagainya. List the 9 elements. Dia suruh kita listkan, kita senaraikan ada 9 unsur untuk Z. Oh, kita kena senaraikan. Okey, cikgu gunakan ruangan sini. So unsur untuk Z ya, unsur untuk Z. Apakah unsur untuk Z? Cikgu buat macam ni. Unsur untuk Z ya. So, X bahagi dengan Y. So, unsur yang pertama bagi X adalah 1 bahagi dengan 4. 1 per dengan 4. Kita ada lagi 1 bahagi dengan 6. 1 per 6. 1 per 8. Okey, dah selesai 1, kita teruskan dengan 3 pula. So, kita bagi 3 per dengan 4. 3 per dengan 6. 3 per dengan 8. Begitu juga untuk 5. Maka kita buat benda yang sama. 5 perkan dengan 4 dulu. Minta maaf. So, dengan 4. Kemudian 5 perkan dengan 6. Kemudian 5 per dengan 8. Okey, ini adalah elements yang berada pada Z. Betul tak ada 9? Kita test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngam. So, kita ada 9 elements untuk kita punya Z. Okey? Baik. If an elements from Z has been chosen randomly. So, maksudnya Z ini, ya, unsur-unsur dalam Z ini dipilih secara rawak. Dia pilih, main pilih saja, ya. Find the probability that the elements is less than 1/3. So, less 1/3 maksudnya dia berkurang. Dia kurang. Elements mana yang kurang ber 1/3? Kalau tengok sekali imbas, alamak. Macam ni kita tak tahu ya. Okey. So, mungkin cikgu boleh cadangkan kepada kamu. Okey, ada beberapa kaedah yang kamu boleh gunakan. Mungkin you gunakan kaedah pecahan kek tu dan sebagainya ya, untuk kita tengok setara. Tapi kalau kita nak bandingkan, mungkin cikgu tunjukkan, kita samakan dia punya penyebut ataupun denominator di bawah. 468, 468, 468. Nombor ini adalah kita ada gandaan sepunya yang terkecil ya. 18 tak boleh, 24 kita akan pakai 24. Okey, so cikgu saja letak dekat sini supaya kita nampak macam ni kita nak jadikan semua ni per dengan 24 supaya kita boleh bandingkan. Ini tak perlu ditunjuk dalam latihan dalam you punya solution pun, tetapi sebenarnya ini cikgu tunjukkan sebagai panduan kita. Ataupun dalam exam mungkin you boleh gunakan kalkulator dan sebagainya untuk you tengok nilai mana lebih kecil, tetapi cikgu ingat ini lebih sesuai kita gunakan kaedah ini. Baik, so 24 macam mana daripada 4 darab dengan 6, so 6 darab dengan 4 darab dengan 3. Betul ya? 4 darab dengan 6, 18. 24. Apa tadi? Okey, 24 24. So 3 darab dengan 4 3 darab dengan 4 12 ya. Kemudian kita ada apa lagi? Darab dengan 3 9, darab dengan 6 30, darab dengan 6 darab dengan 4 ya, 20, darab dengan 3 15 ya. Maka dia kata nak nilai yang kurang ya, yang unsur kurang daripada 1/3. Ya, yang kurang daripada 1/3. Maka 1/3 pun kita seimbangkan juga. Pecahan yang setara dengan dia adalah darab dengan 8, so 8. So apakah kita punya probability yang kurang daripada 8/24? Kita ada 3 ni je. Nampak? 8/24 ya. 8/24, 8/24. Ni, ada 3 ni sahaja. Maksudnya, untuk bahagian A ya guys. Untuk bahagian A, kita boleh buat apa? Untuk bahagian A, ya kita punya dia nak probability So, berapakah? Kita dah 1, 2, 3. So, kita ada 3 per dengan berapa? 3 per dengan 9. Iaitu 1/3. So, ini adalah kita punya kebarangkalian yang mana kita punya elements untuk Z yang kurang daripada 1/3. Okey. Yang lebih daripada 3/4. Okey, kita ambil yang lebih daripada 3/4. Apakah nilai ataupun pecahan yang setara dengan 3/4? Darab dengan 6. Okey, darab dengan 6 dapat 18. Yang mana lebih daripada 3/4? 18, lebih daripada 18 ya. 18 termasuk ke tak? 18 tak termasuk sebab dia lebih ya, 18 tak termasuk ya.
18 lebih pada 18, 1 dan juga 2. Ya. So, kita punya bahagian B pula, kita akan ada 2 perkan dengan 9. Inilah probability yang mana kurang daripada kita punya 3/4. Okey. So, untuk bahagian C pula, dia nak mana kebarangkalian yang kurang daripada 1/3 dan juga kebarangkalian yang lebih daripada 3/4 ada kaitan dengan bahagian A dengan B. Disebabkan oleh unsur-unsur ini tidak ada unsur yang sama. Unsurnya berbeza-beza, maka ni adalah kita punya mutually exclusive, ya. Yang mana dia tidak bertindih, maka dalam kes ini hanya kamu ambil 1/3 tadi, sebentar tadi, ataupun 3/9, 3/9. Cikgu ambil pecahan yang terus sama dengan kita punya denominator, tambah dengan kita punya 2/9. So, 2/9. So, jumlah dia akan kamu dapat 5/9. Maka inilah jawapan akhir bagi kita punya soalan kebarangkalian.